Alright. Okey, ayat matematik. 3.9. Lepas tu? Per dengan? Darab 20,000. Betul, 3.9 tu peratus tu tukar dulu kepada pecahan macam biasa kan? Darab dengan 20,000. 20,000. Sekarang ni macam mana kita nak selesaikan? Ayat matematik ni nak potong tu. Masalah nak memotong. Apa cadangan awak untuk first step? Sifar, potong. Potong sifar kat mana? Tang mana? Tang mana? Dengan 20,000. 20,000. 20,000 akan geng dengan pada 100. penyebut. Betul. Yes. So kita pun potong. Okey, lepas tu. Yang ini masalah. Kadang-kadang ada murid yang ditera membentuk ayat matematik. Tetapi bila nak menyelesaikan ayat matematik tu jadi masalah. Kemudian macam mana? Apa kita nak buat? Sekarang ni kalau ada ayat matematik macam ni yang melibatkan pecahan, kita punya fokus mestilah matlamat kita jadikan penyebutnya kepada 1. Sekarang penyebut masih 10, belum 1 lagi. Macam mana nak jadikan penyebutnya 10, 1? Potong lagi. Ya, kita akan gerakkan ke kiri. Nampak? Gerak ke kiri, jadi pasangan ni kena sama dengan pasangan yang kita potong. Jadi pasangan B dan C kita akan potong dengan cara menggerakkan ke kiri sekali. Tutup dulu semasa cikgu bagi penerangan, murid tutup dulu ni mic. Jadi satu lagi. Sini titik. Bermaksud bila kita buat langkah macam ni, untuk penyebut kita gerak ke kiri sekali, letak titik. Ini pun sama, ikut. Apa yang berlaku pada penyebut, begitu juga berlaku pada pasangan dia. Mesti sama. Kemudian, di sini dah jadi 1, di sini dah jadi 200. Ni dah tak ada dah. Sifar ni dah tak ada sebab kita dah potong. Sifar yang ni berlaku sebab kita gerakkan ke kiri sama dengan pasangan B. Jadi sini 200. Penyebut dah tinggal 1. Jadi langkah seterusnya 3.9 darab dengan 200,000. 3.9 darab dengan 200. Ini boleh kan awak selesaikan? Tak perlulah saya tunjukkan sampai habis dapat jawapan. Bila dah dapat je jawapan, awak tengok jawapan pada muka surat belakang buku. Awak pastikan sama dengan hasil darab ni lah. 3.9 darab RM200. Faham tak? Jawab. Boleh kita pergi soalan nombor 2? Boleh. Alright. Soalan nombor 2. Jadual di bawah menunjukkan penyata pada buku simpanan Razi. Tarikh. Ada 2/1/2020. Apa yang berlaku pada hari itu? Wang masuk. Bakinya 4,500. Bermakna dekat sini, wang masuk, baki 4,500. Kemudian, kita tengok soalan apa dia tanya. Kadar faedah yang diberi oleh pihak bank ke atas wang simpanannya ialah 3% setahun. Hitung jumlah wang simpanan Razi setelah menerima faedah pada 2 hari bulan 1 2021. Bermakna setahun telah berlalu. Bila setahun telah berlalu, Encik Razi ni dia layak untuk mendapat faedah sebab dia dah lepas syarat wangnya bank simpan selama setahun. Betul ke tak betul cikgu cakap ni? Betul. Yes, alright. Sekarang dia tanya hitung jumlah wang simpanan Razi setelah menerima faedah pada hujung tahun lah. Soalan cikgu, dengar betul-betul. Tapi jangan jawab, cikgu nak pilih. Pilih orang. Seram tak? Seram.
Lama. Okey. Soalan cikgu, dengar betul-betul Jawapan ni nanti, apa yang soalan tanya, hitung jumlah wang simpanan. Adakah akan lebih 4,500 atau kurang daripada 4,500? Jangan jawab. Kita main game sikit. Ya. Cikgu dah sediakan roda putaran masa. Sedia? Tengok siapa yang kena. Sedia. Pemenangnya adalah Adriana Shakira. Ada tak dalam ni? Adriana, kalau ada, buka mikrofon. Adriana? Adriana jawab. Adriana sihat? Okey, soalan cikgu tadi. Hitung jumlah wang simpanan adalah soalan tanya Jadi 4,500. Jumlah wang simpanan akan lebih 4,500 atau kurang daripada 4,500? Lebih 4,500. Pandai, betul. Bagus. Okey, kita teruskan. Bermakna, apakah langkah jalan kerjanya ayat matematik? Kelas, mula-mula. Sama dengan, lepas tu? 3%. Saya nak ayat matematik penuh. 3% darab 3% terus tukar je. 3%. Alright. 3% Darab 4,500. ringgit. RM 4,500. Buruk tulisan dengan handphone. Okey. 3/100 darab 4,500. Adakah ini ayat matematik yang soalan tanya? Adakah ini mencukupi? Tak. Dia tak cukup. Kalau korang kira ini je, bermakna korang kira apa? Adakah korang kira jumlah wang simpanan ataupun korang kira faedah saja? Faedah saja. Ya, kalau betul, bagus, pandai. Kalau yang ini maksudnya baru kita kira faedah. Tak cukup, ayat matematik kita belum lagi lengkap. Sekarang soalan tanya hitung jumlah wang simpanan. Macam mana kita nak terus melengkapkan ayat matematik kita? Tambah. Yang ini kena dalam kurungan. Okey. Korang kurungkan. Betul tak? Betul. Kurungkan dulu. Dah kurung, lepas tu apa? Sebelahnya. Kita nak sambung. Operasi? Tambah. Pandai. Operasi tambah. Tambah dengan berapa? RM 4,500. Ya, tambah dengan baki. Betul. Tambah dengan baki terkumpul yang terkini. Iaitu 4,500. Inilah ayat matematik yang lengkap. 500. Okey. So macam mana nak selesaikan? Ini pun kena juga. Kamu kuasai. Kalau tak kuasai macam mana nak selesaikan ayat matematik? Setakat boleh bentuk aja tapi nak selesaikan dengan cara yang cepat, kita tak mahir, pun susah juga. Macam mana? Pertama, kita tengok yang ini. Kita tengok dalam kurungan. Apa yang kita boleh potong? Penyebut sifar ada 2. Betul. Pada pasangan B pun sifar ada 2. So kita potong. Potong. Satu pasangan sifar dah siap. Kemudian pasangan yang kedua. Potong.
potong. Sekarang penyebut dah tinggal satu, dah settle. Tak payah fikir dah. 3 darab RM45. Dah dapat jumlahnya, tambahkan dengan 4,500. Okey tak soalan nombor 2 ni? Faham tak? Faham. Faham. Alright, kita pergi soalan nombor 3 Boleh? Boleh. Boleh, boleh. Boleh. Encik Khalid melabur RM50,000 dalam amanah saham. Selepas setahun, wangnya menjadi RM53,000. Hitung kadar faedah yang diterimanya. Kadar faedah. Dia nak kadar faedah. Dia tak nak jumlah. Jumlah wangnya dia tak nak. Dia nak kadar faedah. So, ayat matematik. Sama dengan, okey kelas. Sama dengan. Kadar faedah, soalannya gue kejap lagi kita main putar lagi. Putar nama. Tolong dengar betul-betul. Apa soalan cikgu? Sedia? Sedia. Okey. Ya. Kadar faedah biasanya adalah dalam bentuk nilai apa? Jangan jawab. Kadar faedah biasanya dalam bentuk nombor nilai apa? Adib. Ada Adib sini? Adib, ada tak? Adib 1, Adib 2, Adib 3. Tak ada. Kita putar lagi. Kalau nama disebut, awak terus buka mikrofon, terus jawab Kalau tak tahu, tak apa. Cakap je lah, tak tahu cikgu. Okey, lagi sekali cikgu sebut soalannya Kadar faedah biasanya dalam bentuk nombor adalah dalam bentuk apa? Yang mana satu ni? Nur Zara. Nur Zara, sila jawab. Lari ke semua orang ni? Nur Zara, ada Nur Zara? Nur Zara? Tak menyaut. Buka kamera lah semua. Buka kamera. Okey. Okey. Buka kamera, jangan tinggal kursi je orang tak ada. Lagi sekali, ada Nur Zara? Tak ada. Marsha. Marsha? 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 Marsha 1, Marsha 2, Marsha 3. Tak ada. Sampai malam kita macam ni kot. Lagi sekali. Ni Adam tadi Adam dah jawab belum? Adam? Yes, Adam. Adam ada? Ada. Okey, boleh jawab Adam? Salah tak apa? Tak boleh. Tak boleh jawab. Okey, soalan cikgu tadi, kadar faedah biasanya dalam bentuk nombor bentuk apa? Beratus. Betul. Siapa jawab? Saya. Dalam bentuk peratus. Dalam bentuk peratus. Jadi bila kita nak membentuk ayat matematik, sebab tu cikgu selalu sebut, awak kena fahamkan apa yang soalan tanya. Soalan tanya kadar faedah. Kemudian bila awak tengok kadar faedah, awak mesti teringatkan balik, kadar faedah biasa dalam peratus. Jadi aku kena membentuk peratus. Bagaimana cara membentuk peratus? Ingat tak? Koma, ingat tak? Jawab.
Tak ingat. Alright, kalau tak ingat kita pergi slide nota. Kita pergi slide nota. Nota ni korang nak tak? Nak. Nak. Berkenaan dengan kejap kejap. Berkenaan dengan buku modul matematik yang cikgu minta bayaran, ada yang dah bayar tu. Okey. Sebab apa, guru besar keluarkan arahan kalau boleh tak nak ibu bapa datang sekolah untuk ambil modul. Jadi modul tu kita KIV, kita hold dulu, kita tunggu. Kita tengok nanti buka sekolah macam mana. Kalau buka sekolah hujung tahun baru buka, jadi cikgu akan pulangkan buku awak. Tapi untuk set nota, cikgu akan bagilah dalam bentuk PDF. Boleh tak cikgu bagi dalam bentuk PDF? Tak banyak kalau nota dalam 30 muka surat lah untuk semua tajuk. Jadi cikgu bagi dalam bentuk PDF, kat rumah awak print. Boleh tak? Boleh. Boleh. Alright, so kita pergi fahamkan balik. Kita ulang kaji dah ni, maksudnya konsep peratus. Apakah konsep peratus? Sebenarnya peratus, pecahan dan perpuluhan ni adalah saling berkait. Peratus ialah pecahan dengan penyebut 100. Satu ni maksudnya semua bahagian. Bayangkan kalau semua bahagian tu dilorek. Bermakna dia adalah 100%. Kalau 5/10, kalau awak kecilkan pecahan ini, dia akan jadi besar sikit biar biji mata tu nampak. 5/10. Kalau awak potong dia jadi 1/2. 1/2 ni maksudnya separuh kan. Jadi separuh bermakna 50%. 25/100 kalau kita potong. Ini patutnya awak dah hafal dah. 25 dengan 100 potong jadi 1/4. 1/4 mewakili 25%. Dan seterusnya ni. Ini kita nak kaitkan. Kenapa cikgu beri jadual ni? Sebab nak awak faham dan juga nak bagi awak nampak yang mana pecahan dia berkait dengan peratus. Okey, yang ini pula pasangan darab 100. Ni kalau kita nak menukarkan dengan mudah pecahan kepada peratus. Bagaimana nak menukar pecahan kepada peratus? Okey. Penukaran nilai melibatkan peratus. Pertama, menukar pecahan kepada peratus. Kalau diberi pecahan, soalan suruh tukar kepada peratus, pecahan tu dia ada dua cara. Masa awak darjah 4 dulu kita pakai cara ni. Sebab kita nak beri pemahaman bahawa peratus ini sebenarnya adalah pecahan dengan penyebut 100. Ingat tak? Pecahan dalam bentuk dia adalah kalau penyebutnya per 100, kita boleh terus tukar kepada peratus. Jadi cara yang awak belajar masa darjah 4, kita samakan penyebut dia, tukarkan penyebut menjadi 100. Sebab itulah 4 ni darab 25 untuk kita tukar kepada 100. Bila penyebutnya darab 25, pengangka pun kena sama ikut. Jadi pecahan kita dah jadi 75/100, terus tukar kepada peratus. Dia jadi 75 dan letakkan simbol peratus. Yang ni yang awak belajar masa darjah 4. Bila dah upgrade darjah 5, apatah lagi darjah 6, kita tak pakai dah cara penyebut ni. Cara penyebut, sebab dia lambat kita tak pakai dah cara penyebut yang ni. Sebab itulah masa darjah 4, cikgu kata fahamkan dan hafal pasangan 100. Kalau penyebutnya 2 nak tukar jadi 100 darab 50. Kalau penyebutnya 4 macam contoh bawah ni tadi. Contoh bawah ni tadi penyebutnya 4 kan. Nak tukar darab 25. Inilah dia. Inilah dia jadual pasangan 100. 4 darab 25 jadi 100. Kalau penyebut 5 darab 20 jadi 100. Kalau penyebut 10 darab 10 jadi 100. Fahami tak? Faham. Alright. Faham. Bila dah darjah 6, cikgu cadangkan awak pakai cara kedua sebab lagi cepat. Cara kedua ni pecahan tak payah kita nak
pening-pening cari penyebut. Nak macam mana nak penyebut, nak tukar je 100. Kita terus je darab 100%. Tetapi kalau kita guna cara kedua ni, kita kena pastikan kita pandai memotong ni memotong apa? A per B darab C. Sebab tu lah cikgu kata awak kena mahir memotong pecahan dengan nombor bulat. Ni bila potong ni jadi apa ni? Kita akan potong pasangan B dengan C menggunakan sifir apa? 25. Sifir 25 kita nak potong ni. A per B darab C kita nak potong. Penyebutnya mestilah kita target jadi 1. Sifir 4. Yes, pandai. Kita mestilah potong pakai sifir 4. So, potong sini. Mana? Potong sini tinggal 1. Potong 4. Sebab tu cikgu kata ingat pasangan ni. Ingat pasangan ni. Kalau 4 maknanya, kalau kita potong kan, 100 bagi 4. Dia tinggal 25. Jadi, potong. Potong 100 ni tadi. Potong 100, tinggallah 25. Kemudian, seterusnya langkah pengiraan 3 darab 25, tu yang dapat 75. Jadi, kita dah tukar pecahan kita kepada peratus. Daripada 3/4, dia dah jadi 75%. Faham tak? Faham. Alright. Kita pergi slide seterusnya, slide nota Apa lagi? Tadi macam mana nak tukarkan pecahan kepada peratus? Apa lagi yang kita belajar dalam bab peratus? Selain pada menukarkan pecahan kepada peratus, kita juga belajar sebaliknya, iaitu menukar peratus pula kepada pecahan. Bila dalam soalan dia beri peratus, dia suruh tukar kepada pecahan, begini pula caranya. Dia ada 2 cara. Cara pertama kita permudahkan, tukarkan dulu peratus kepada pecahan. 65%, maksudnya 65/100. Itu juga yang berlaku pada soalan kita dah bincang tadi tu. Soalan yang kita bincang ni. 3,9%. Kan? Ni peratus. Bila awak nak selesaikan, awak tukar kepada pecahan. Betul tak? Jadi, sama juga yang berlaku kalau kita nak mengubah peratus kepada pecahan. Tukarkan je peratus kepada pecahan. Kemudian, korang potonglah. Kalau yang ni dia guna sifir 5. Macam mana dia jadi 13/20 ni? Potong pakai sifir 5. 65 dengan 100. Macam nak potong? 65. Kita potong satu persatu cikgu. Tak boleh besar dah. Ini paling besar. Potong 6. Tinggal potong 6 tinggal berapa? Kelas? Kita guna sifir 5 ni nak kecilkan pecahan ni. 1. Betul. Potong 6 tinggal 1. Lepas tu, tak habis lagi ni sebelahnya. Sebelahnya ada 5. Ada baki tak? Ada. Baki berapa? Satu. Baki 1 letak bawah kan cikgu ajar. Lepas tu kita cantum. Jadi 15. Kemudian 3 atas. 3 atas. betul, letakkan 3 atas. Apa pula berlaku? Dah settle dah pasangan yang pertama, pasangan A. Pasangan B pula. Potong berapa? 10. Yes, betul. Potong 10. Dua. Jadi 2. Jadi 2. Kemudian
ada baki tak? Ada baki tak? Tak ada. Tak ada sifar sini. Sebab itu dia jadi 1, 3 ni 13. 2 sifar 20. Alright. Faham tak? Faham. Sama juga yang berlaku pada contoh 2. Ini pun contoh 2. Bagaimana nak menukarkan peratus kepada pecahan. Kita kecilkan pecahan. Yang ni nanti bila cikgu bagi nota, awak boleh baca baliklah nota. Cuba memotong kat sini. Yang ni dia guna sifir 4. Cara dia sama je macam contoh 1 tadi. Alright. Seterusnya, dalam tajuk pecahan peratus juga, kita belajar menukar perpuluhan kepada peratus. Contoh soalan sifar perpuluhan 84. Kalau contoh atas ni, peratus dulu di awalnya. So, tukar kepada pecahan. Yang ini pula masalahnya, perpuluhan keluar dulu. Macam mana daripada perpuluhan nak tukar hujungnya jadi peratus? Caranya, kita mestilah menukarkan dulu perpuluhan kepada pecahan. Dah tukar pada pecahan, terus tukar kepada peratus macam biasa. Yang ini, 1.69. Nak tukar kepada peratus, terus kita boleh darab 100 peratus. Dia ada 2 cara lah. Cara pertama, cara kedua. Cara pertama, awak boleh tukar dulu kepada pecahan. Kemudian, bila penyebutnya dah 100, terus ambil nombor pada pengangka ni. Terus letak simbol peratus. Itu cara pertama. Cara kedua, nombor perpuluhan tu sendiri kita terus darab dengan 100 peratus. Darab. Kita dah belajar kan mendarab dengan cara cepat. Mendarab dengan cara cepat. Kalau darab, ni pakai roda berputar lagi lah. Roda berputar kejap Nama siapa pula? Kalau darab, kita nak gerak ke kanan ke gerak ke kiri? Syaza. Ada Syaza? Syaza, where are you Syaza? Syaza. Syaza 1. Syaza 2. Syaza 3. Yilek. Afham. Beri tepukan kepada Afham. Afham. Afham ada tak? Ke kanan. Afham. Ke kanan. Betul, ke kanan. Kalau darab ke kanan kan Afham. Kalau bahagi ke mana? Kiri. Alright, betul. Itulah yang cikgu dah ajar. Jadi kita gunakan semua kemahiran mengira cepat yang cikgu dah ajar tu. Barulah kita punya pengiraan tu cepat. Ini tadi. 1.69 darab 100. Darab 1 cikgu dah ajar gerak ke kanan 2 kali. Pump sekali 2 kali. Sekali 2 kali. Jadi dia akan berhenti pada sebelah 9. 1, 6, 9 titik. Kalau titik kat sini, makna 9 ni nilai tempat apa? Jangan jawab. Roda berputar. 9 tu apa nilai tempatnya? Lepas kita dah siap menggerakkan titik perpuluhan. Masya ni lagi. Famous Masya ini. Ada Masya? Tak ada. Tak ada. Acap tu teringin nak jawab tu. Kena pula Acap. Alamak tak kena lah Acap. Fairuz. Fairuz 1. Fairuz sihat? Sihat. Apa jawapannya Fairuz? Apakah nilai tempat 9? 9. Bila cikgu dah gerakkan ni, kan? Cikgu dah gerakkan 2 kali sebab darab 100 ada 2 sifar kan?
Gerak 2 kali, jadi titik dia akan 11.9. Bila titik 11.9, apakah nilai tempat 9 yang baru? Nilai tempat. 10 ke? Salah. Siapa nak jawab? Saya. Siapa saya? Sa. Betul. Betul. Ini pun banyak kali cikgu dah sebut Kalau titik perpuluhan dekat sini bermakna nombor yang di sebelah kiri titik perpuluhan adalah sah. Awak kena fahamkan ya. Lagi sekali cikgu tunjuk Bila titik perpuluhan di awal ini kita tak ubah apa-apa lagi. Bila titik perpuluhan kat sini. 1 ni adalah nilai tempatnya apa? Ratus. Salah. Sa. Ya, Sah. sah. Sini sah. Ini kita tak buat apa-apa lagi ya. Titik perpuluhan ni tak bergerak lagi. Kalau titik perpuluhan tak bergerak lagi, ini sah. Ini ini selalu korang lupa. Perpuluhan. Perpuluhan apa? 10. Pandai. Per 10. Yang ini pula. 9 ni. 100. Per 100. So kita ulang balik Ini sah. Ini per 10. Ini per 100. Bila kita nak tak ada per 1000 tak ada kan sini. Kalau ada nilai nombor yang ketiga ni barulah ada per 1000. 11.9 ni tak ada apa-apa. Okey. Bila kita nak buat operasi darab 100, kita akan menggerakkan titik puluhan. Bila titik puluhan bergerak bermakna kita ubah dah nilai nombor yang asal. Kita akan menukar dia jadi 169 titik perpuluhan. Bila titik perpuluhan di sini, di sebelah kiri dia adalah sah. Jadi dia adalah 169. Faham tak semua? Faham. Okey, nota seterusnya. Menukar peratus kepada perpuluhan. Ini peratus. Nak tukar kepada perpuluhan macam mana? Cara mudah, kalau kita nampak pecahan, mudahlah kita nak tukar kepada peratus. Tukarkan 24%, 24/100. Macam mana nak tukar kepada perpuluhan? Cikgu ajar, kalau kita tengok sentiasa kena tengok berapa bilangan sifar ni. Kalau sifarnya ada 2, bermakna nombor perpuluhan dia mestilah mempunyai 2 nilai tempat nombor perpuluhan. Mestilah ada per 10, mesti ada per 100. Ada 2. Kemudian, sebab tu dia jadi sifar perpuluhan 24. 46% pula. 46/100. 2 tempat puluhan, sifar perpuluhan 6. 70%. 70/100. Kalau ikutkan dia jadi sifar perpuluhan 7 sifar. Tapi sifar di belakang sekali tak payah letak. Ringkasannya adalah sifar perpuluhan 7. Faham tak? Faham. Alright. Seterusnya. Menukar nombor bulat kepada peratus. Ini seketul je. Dia tak ada titik perpuluhan, dia tak ada pecahan. Dia adalah nombor bulat. Nombor bulat tukar pada peratus sama je. Tak kira lah dalam bentuk pecahan ke. Soalan ni dalam bentuk nombor bulat ke, dalam bentuk pecahan ke, dalam bentuk perpuluhan ke. Nak tukar kepada peratus, dia punya syarat mesti darab 100%. Jadi inilah mudah. 3 darab 1%, 300%. Begitu juga dengan contoh kedua ni. Okey, faham tak ni sekarang? Dah boleh refresh balik tak apa yang kita dah belajar pada tajuk peratus? Boleh lah. Boleh. Okey, kalau boleh kita teruskan tadi soalan ketiga. Soalan ketiga. Encik Khalid melabur 50,000 dalam amanah saham, selepas setahun wangnya menjadi 53,000. Hitung kadar faedah yang diterimanya. Kadar faedah dalam bentuk peratus bermakna kita perlu membentuk peratus.
Okey, macam mana nak bentuk peratus? Mestilah pecahan. Mestilah sebelum kita membentuk peratus, kita kena cari pecahan dulu. Bentukkan pecahan. Pecahan pula mestilah berbentuk pengangka per dengan penyebut. Dah dapat ni, barulah kita boleh darab dengan 100%. Sebab soalan tanya hitung kadar faedah. Kadar faedah dalam bentuk peratus. Jadi pecahan ini kita kena tukar kepada 100% untuk membolehkan kita dapat jawapan akhir dalam bentuk peratus. Faham ke tidak? Faham. Okey. Biasanya murid-murid dia faham ni. Dia faham macam mana nak membentuk ayat matematik, rangka ni. Tapi masalahnya biasa pada pengangka dan juga penyebut. Apa nak letak kat pengangka, apa nak letak kat penyebut. Jadi bagaimana cara nak selesaikan masalah tu? Kita kena berbalik pada apa yang soalan minta. Hitung kadar faedah. Bermakna pecahan kita ini mestilah adalah pecahan yang bertajuk kadar faedah. Faedah yang didapat. Berapa faedah yang didapat? Per dengan penyebut. Penyebut mestilah sentiasa jumlah yang asal. Okey. Apa sekarang ni kita nak letak pengangka? Kita pakai roda putaran. Pengangka. Pengangka. Kita nak letak berapa pengangkanya? Come on guys. Iskandar. Iskandar ada? Iskandar, jawab kalau salah tak apa. Iskandar 1, Iskandar 2, Iskandar 3. Gila. Farish. Farish. Tak ada. Apa soalan cikgu tadi? Pengangka dia apa? Apa kita nak isi pada pengangka? Pecahan sebelah atas. Abrisam. Abrisam boleh jawab? Abrisam. Tak ada. Adriana Syafia. Orang jauh pada cikgu ni. Jauh sangat. Adriana Syafia. Apakah pengangkanya yang kita kena letak? Tak dengar. Kawan-kawan tak dengar. 3,000. Betul. Kita kena letak. Korang yang lain tahu tak? Apa pengangka kita nak letak ni? Tahu. Berapa? Berapa? Tahu tak? 3,000. Kita betul. Correct. 3,000. Sekejap 3,000. Wait. Unit kena letak macam biasa RM 3. Apa 3? Sebagai
pengangka. Penyebutnya berapa kelas? Penyebut. 50,000. 50,000. Betul. RM50,000. Ya. Penyebut pula cikgu ajar awak kena masukkan dalam kepala awak, ingat sentiasa. Penyebut mestilah sentiasa nilai yang asal. Ulang balik, nilai yang apa? Nilai yang asal. Dia kena panjang sikit. Asal, supaya boleh masuk dalam kepala. Asal. Asal. Okey, nilai yang asal. Tu kena ingat. Jadi kita perhatikan balik, fahamkan balik ayat matematik kita. Kenapa 3,000? Sebab 3,000 lah wang faedah yang dia dapat. Kenapa 5,000 pula cikgu tulis? 50,000. Kenapa 50,000? Sebab 50,000 ni ada nilai yang asal. Nak selesaikan tahu tak? Ke cikgu nak kena tunjuk ni? Tahu. Alright, kalau tahu kita teruskan soalan yang lain Cikgu cuma beri penerangan supaya kamu faham macam mana nak bentuk ayat matematik. Nanti bila habis kelas awak boleh buat balik, selesaikan sampai dapat jawapan akhir. Kemudian semak jawapan daripada muka surat belakang. Kalau betul terus tanda right pakai pen merah. Boleh? Boleh. Alright. Kita pergi soalan seterusnya. Dah lapar ke? Makan ke tak makan ni? Tak. Tak makan? Makan. Belum. Sambil korang Google Meet ni nak makan apa-apa, makanlah. Okey. Baik. Alright, kita pergi soalan seterusnya. Boleh? Boleh. Okey, Raja di bawah menunjukkan bilangan Boleh. pokok bunga ros di tapak semaian Pak Long. 480 pokok bunga ros merah. Ros putih pula 924 pokok. Pak Long telah menjual 20% daripada pokok bunga ros merah. Bermakna ros merah berapa peratus? 20%. Okey. 25% ni pula siapa punya? 25% adalah ros putih. Yes. Ros putih. Jadi kita kena fahamkan. Langkah pertama bila baca soalan, awak fahamkan nilai-nilai angka-angka dalam soalan tu siapa punya. Okey. Seterusnya kita dah faham 20% ros merah, 25% ros putih. Apa soalan nak? Berapakah jumlah pokok bunga ros merah dan pokok bunga ros putih yang belum? Yang apa? Yang Yang belum dijual. Belum dijual. Jadi kita nak membentuk ayat matematik. Jadi bila soalan yang tanya yang belum, contoh bunga ros merah, 20% ni peratus yang sudah dijual ke yang belum dijual? Sudah. Telah. Soalan tanya yang belum dijual. Belum. Jadi kita nak bentuk dah ayat matematik ni. Semua dah terror dah sikit kan? Kita nak bentuk. Okey, sama dengan tak cantik. Sama dengan guys, kita pergi ros putih dulu. Sekarang ni kita nak buat ayat matematik, nak membentuk ayat matematik, kita nak jumlahkan ros merah dengan ros putih yang belum dijual. Ini ayat matematik yang kita kena bentuk. Bentukkan ayat matematik untuk jumlahkan ros merah dengan ros putih yang belum jual. Jadi sama dengan okey, ros merah dulu.
20%. Kalau 20% dah jual, berapa peratus yang belum dijual? 80%. Betul, 80%. Terus tukar je kepada pecahan. 80 per 100. Darab dengan berapa? Darab dengan Tengok ros merah. Ros merah berapa? 480. 480. Betul. Jadi kita darabkan dengan 480. Ini baru settle. Baru kita selesaikan ayat matematik untuk ros merah. Ayat matematik kita belum lengkap lagi. Jadi kita kena buat apa? Kita kena cari pula sebelah ni. Kita kena sambung ayat matematik kita untuk lengkap kita jumlahkan ros merah dan ros putih. Ni baru ros merah. Sekarang ros putih. Sebelum nak habis Hello? Dengar tak? dengar. Takut, cikgu takut korang tertidur. Tak adalah. Jadi kita nak letak apa ni dulu ni? Sebelum kita letak ayat matematik untuk ros putih. Apa kena letak kat sini? Kurungan. Yes, pandai. Kena letak kurungan. Letakkan kurungan. Lepas letak kurungan, barulah operasi tambah. Kita akan tambahkan dengan, barulah kita kisarkan untuk ros putih pula. Okey, kisar ros putih. Ros putih apa nak letak? Peratus dia. Peratus 25. dia. 25%. Jadi 25/100 darab dengan berapa ros putih? 924. Sambil cikgu terang, sambil awak dengar, tangan awak terus je isikan ya ayat matematik pada buku tulis. Jadi tak adalah awak buang masa. 924. Nanti habis kelas kita, sekurang-kurangnya awak dah bentuk ayat matematik. Awak tinggal selesaikan saja. Jangan lupa masukkan kurungan. Alright. Dah tulis ke semua? Ini ros merah, ini ros putih. Cara nak selesaikan, potong aja ni sifar dengan sifar. Potong sifar atas dengan bawah pula. Jadi penyebut dah tinggal 1. 8 darab 48. Untuk ros merah. Untuk ros putih pula 25/100. Kita dah belajar kalau 25/100 kita boleh potong jadi 1/4. Darab dengan 1/4 darab 924. Langkah seterusnya 4 nanti potong dengan nombor bulat kat sini untuk selesaikan. Boleh tak? Boleh. Okey. Kemudian jadual di bawah. Boleh teruskan soalan seterusnya tak? Boleh. Alright. Kita bincang soalan je tau dengan bentuk ayat matematik. Selepas tu awak boleh buat sendiri untuk jimatkan masa. Jadual di bawah menunjukkan bilangan pen di dalam 4 buah kotak P, Q, R dan S. P, Q, R, S. Inilah dia bilangan-bilangan pen dia. Okey, 60% daripada jumlah pen di dalam semua kotak ialah pen merah. 60% daripada jumlah pen di dalam semua kotak semua kotak. Maknanya 60% dalam semua kotak ni pen merah. 10% daripada baki pula dia kata. Baki. Ni baki. Baki bilangan pen. 60%, ulang balik. 60% daripada jumlah pen. Ni jumlah ni kena jumlahkan lah nanti. Jadi 60% daripada jumlah semua ni ialah milik pen merah.
10% daripada, bukan daripada jumlah dah, daripada baki. Jadi awak kena kira baki nanti. Baki itu bermaksud kita kena tolakkan jumlah, buang pen merah. Tinggallah baki dia ni. 10% daripada baki ialah pen biru. Dan selebihnya pen hitam. Hitung jumlah pen hitam di dalam semua kotak itu. So, langkah pertama, kita kena kira 60% pen merah ni berapa. Jadi, langkah pertama, korang kena buat apa? Jumlahkan ni dulu. Okey. Sekarang, jumlahkan dulu. Awak kena gariskan gariskan di tengah. Ingat lagi tak cara cikgu ajar? Gariskan di tengah. Jadi, di sebelah kanan ni adalah jalan kerja. Di sebelah kiri ni kita nak bentuk ayat matematik. Sekarang awak jumlahkan. Bagi tahu cikgu berapa jumlah semua bilangan pen dalam kotak ni. Cepat. 750. Alright. Kita dah tahu 750. Kemudian kita nak bentuk. Tajuknya apa? Sebab langkah kerja untuk soalan ni ada banyak. Kita nak cari 60% lagi. Kita nak cari 10% lagi. Kita nak cari selebihnya pen hitam lagi. Sekarang kita sebab itu cikgu ajar semua langkah kerja ayat matematik mesti bertajuk. Kalau tak nanti kita tak tahu ayat matematik tu untuk pengiraan cari apa. So, macam mana nak bentuk ayat matematik? Tajuknya apa? Untuk 60% ni dulu. Betul, pen merah. Jadi awak letakkan tajuknya pen merah. Letakkan tajuk pen merah. Pen merah sama dengan pen merah sama dengan berapa? Sama dengan kelas. Macam mana nak bentuk ayat matematik pen merah? 750 darab 60%. Betul, 750 darab 60%. Kalau awak nak buat 60% darab 750 pun tak ada masalah. Tak kira siapa depan, siapa belakang. Darab dengan 750. Okey. Selesaikan cepat. Dapat berapa? Bilangan pen merah. 450. Alright, dapat 450. Cikgu tak cukup ruang. Jadi cikgu buat di daripada kiri ke kanan Pen merah kita dah dapat. Kemudian lepas dapat pen merah, apa langkah kerja kita kena buat? Dah dapat pen merah dah ni. Tengok soalan. Soalan kata 10% daripada baki bilangan pen ialah pen biru. Maknanya kerja kita seterusnya adalah fokus kita nak cari pen biru pula depan ni. So, macam mana nak cari pen biru? Pen biru. Pen biru. Okay, kelas. Macam mana nak cari pen biru? Sama dengan pen biru ni langkah kerjanya 10% daripada baki. Jadi kita boleh bentuk 10/100 daripada tu darab dengan baki. Masalah kita baki kat sini. Berapa baki? Jadi sebab itulah pada ruang di sebelah kanan ni awak kena kira dulu baki. Dah kira dah baki berapa? 300. Betul, baki 300. Masukkan baki 300. Okey, selesaikan ni. Potong. Jadi berapa? 30. Ya, jadi pen biru kita. Betul, pandai. Pen biru kita 30.
Okey? Dah dapat. Berbalik pada soalan. Apa lagi kerja kita nak buat ni? Dan selebihnya pen hitam. Jadi langkah seterusnya pen hitam. Pen hitam. Pen hitam sama dengan macam mana nak cari pen hitam? Tadi kita dah cari pen merah 450, pen biru 30. Jadi senanglah kita nak cari pen hitam. Jadi macam mana nak cari pen hitam? 750 tolak 450 tolak 30. 750. Ini yang asal. Tolak 450, tolak 30. Ataupun kalau awak nak gabungkan terus pun boleh. Ini kan kacang, tak payah buat bentuk lazim. Korang tambahkan aja jadi 480. So, kita tolak dengan 480. Dapat berapa jawapan? 270. 230. 270. Jadi inilah kita dah jawab apa yang soalan tanya. Hitung jumlah pen hitam di dalam semua kotak itu. Inilah dia jumlah pen hitam. Faham tak? Faham. Alright, bagus. Google Meet ni boleh sampai berapa jam? Sejam? Atau boleh lebih atau kurang? Tahu. Tak tahu. Kejap, cikgu Saya rasa masih... kita dah lebih dah cikgu. Dah lebih sejam dah. Lebih sejam. Okey, tak apa. Cikgu tengok kejap, cikgu check yang benda yang cikgu record. Sementara tu, kamu pergi muka surat 32. Fahamkan dulu soalan nombor 1. Okey, cikgu check dia masih record lagi, maknanya masih boleh. Nak berhenti ke macam mana? Boleh teruskan? Ikut cikgu lah. Kalau ikut cikgu sampai malam tau. Lamanya. Tak ada. Sikit je. Boleh? Okey. Boleh. Okey, kita pergi soalan muka surat 32. Nanti kalau awak cuba buat sendiri kan awak tak faham. Lepas tu awak minta tolong mak bapak awak. Manalah diorang tahu nak terangkan. Jangan susahkan mak ayah awak. Sebab itu lepas ni kalau ada kelas Google Meet lagi, awak kena cuba usaha untuk masuk supaya awak lebih faham. Okey, kita tengok. Raja di bawah menunjukkan kadar faedah yang ditawarkan oleh 2 tabung pendidikan. Tabung pendidikan AA, tabung pendidikan AAA+. Macam bateri je. Bateri ni remote. AA ni kadar faedah 600 tahun. Yang 3A+ ni kadar faedah tak tahu. Okey. Beri tumpuan sebab soalan ni lebih mengelirukan sikit. Encik Faiz melabur 40,000 dalam tabung pendidikan AA, tabung yang ni. Manakala Encik Salim melabur 30,000 dalam tabung pendidikan 3A+ ni, yang ini. Encik Faiz dan Encik Salim mendapat nilai faedah yang sama setelah genap setahun. Nilai faedah sama bermakna
adakah peratusnya sama? Nilai faedah. Dia tak kata Encik Faiz dan Encik Salim mendapat peratus faedah yang sama. Awak kena pandai bezakan tu. Kat sini dia punya apa nama? Clue dia, maklumat yang penting kat sini adalah nilai faedah. Bila nilai, dia dalam bentuk peratus ke dalam bentuk wang? Jangan jawab. Roda berputar. Nilai faedah. Kalau dia maksudkan nilai faedah tu maknanya dalam bentuk wang RM ke dalam bentuk peratus? Adib lagi. Tadi dah adib kan? Tak ada kan adib? Tak ada. Tak ada. Adib lagi. Afiq dah jawab belum? Belum. Okay, Fik. Jawab, Fik. Boleh tak, Fik? Soalan cikgu, agak-agaklah nilai faedah ni maksud dia dalam bentuk RM ke dalam bentuk peratus? Afiq? Ya. Ya. Cuba jawab. Salah tak apa. Nilai faedah ni awak rasa dalam bentuk ringgit, dalam bentuk nilai wang RM ke atau dalam bentuk peratus? Nilai wang. Betul. Dia maksudkan nilai wang. Bermakna Encik Faiz ni dengan Encik Salim ni, Encik Faiz dengan Encik Salim ni, dia dapat faedah dalam bentuk wang yang sama. Maksudnya kalau Encik Faiz dapat RM300, Encik Salim pun dapat RM300. Jadi soalan dia, berapakah kadar faedah yang diberikan oleh tabung pendidikan AAA Plus ni? Macam mana kita nak buat? Langkah pertama, kita kenalah cari apa? Siapa boleh jawab? Berapakah kadar faedah yang diberikan oleh tabung pendidikan AAA? Yang ni, Anu kat sini kita nak cari. Kadar faedah AA kita tahu 600 tahun. Berapakah kadar faedah yang diberikan oleh tabung pendidikan AAA Plus? Siapa nak jawab, jawab je. Buka mikrofon, sebut nama, jawab. Kalau salah tak apa. Kadar faedah dalam bentuk apa, kelas? Kalau dia tanya kadar faedah. Peratus. Jadi ayat matematik kita mestilah peratus. Kita nak berbentuk peratus macam tadi. Kalau nak bentuk peratus, kena cari apa dulu kat sini? Sebelum kita dapat darabkan dengan 100%. Hai. Betul, kita kena cari pecahan ni dulu. Dah dapat pecahan, baru kita darab 100%. Pecahan apa kita nak cari? Pecahan kadar faedah. Macam tadi juga. Pecahan kadar faedah. Jadi sebelum nak cari pecahan, buat per. Apa pengangkanya? Pengangkanya mestilah nilai faedah yang dia dapat. Kan? Nilai faedah yang dia dapat berapa? 2,400. Nilai faedah yang dia dapat mestilah sama dengan nilai faedah yang Encik Faiz ni dapat. Jadi maknanya langkahnya kita kena kira dulu berapa Encik Faiz ni dapat. Betul tak? Betul. Jadi di sebelah kanan awak ni, awak kena kira dulu Encik Faiz dapat berapa. Macam mana nak kira Encik Faiz? Encik Faiz berapa? 100. Betul. 40,000. Dengan 100 daripada 40,000.
Ya, 6/100 daripada 40,000. Guys, kalau tak nak letak RM pun tak apa. Sebab ini adalah jalan kerja. Korang letakkan angka je. Jadi 6/100 kita darabkan dengan 40,000. 40,000. So, kita potong. Potong. Satu sifar, settle. Satu sifar, settle. Jadi, 400 darab 6. 6, 2,400. 2,000. 2,400. Jadi, berapa nilai faedah yang Encik Faiz dapat? 2,400. 2,400 ni lah kita punya nilai apa? Faedah. Kita punya nilai pengangka pada okey, tutup dulu suara kejap. Pada pengangka kita ni, sebab dalam soalan dia kata Encik Faiz dan Encik Salim dapat nilai faedah yang sama. Kalau si Faiz ni dapat berapa tadi? RM2,400. Encik Salim pun dapat RM2,400. Jadi nilai faedah Encik Salim juga sama, iaitu RM2,400. Jadi RM2,400. Ini dia punya pengangka. Penyebut. Tadi cikgu cakap apa? Penyebut mestilah nilai yang Keseluruhan. asal. Jadi apakah nilai yang asal untuk Encik Salim? Encik Salim. 20,000. Ya. 20,000. Jadi 30,000 masuk sini. 30,000 sini masuk. Tak muat. Nanti korang buat cantik-cantik tulis. Jangan buat tulisan macam cikgu. Okey. Alright. So kita potong lah. Potong. Ini tadi berapa? 2,400. Yang ni 30,000. Yang ni ada 100 kat sini. So cara nak potong. 1, 2. 1, 2. Dah siap. Okey. Sekarang yang atas masih lagi 2,400. Yang bawah ni dah jadi berapa? 300. 300. Yes. Sambung. Potonglah, potong. Warna lain pula supaya awak tak keliru. Warna biru. Biru. Okey. Potong. 1. 1. Settle. Ada lagi. Ada lagi sifar. Ada lagi baki. Boleh potong lagi. Potong. Potong. Jadi tinggal berapa? 24/3 darab 1. Kan? Jadi 24/3. Boleh tak kita potong 24 dengan 3? Boleh. Boleh. Pakai setek. 3. Jadi 3 potong tinggal 1. Yang ini 24 potong tinggal 8. 8. Jadi apakah jawapannya? 800. 800. 8. 8%. Yes. Jawapan jangan buat 8 aja. Kalau buat 8 je tidak menjawab soalan. Sebab soalan tanya kadar faedah. Kadar faedah mestilah dalam bentuk peratus. Jadi, boleh? Boleh. Kita pergi soalan terakhir. Soalan terakhir boleh? Boleh cikgu. Boleh. Okey. Encik Siva ada 1,800 ekor ayam, itik dan kambing di ladang ternakannya. Tutup dulu mic. 20% daripada haiwan ternakan ialah ayam, manakala peratusan itik adalah 15% lebih daripada peratusan ayam. Soalan A, berapakah peratusan haiwan ternakan kambing di ladang itu? Berapakah peratusan haiwan ternakan kambing di ladang itu? Dia nak kambing.
Okey, macam mana ayat matematik? Dia nak peratus kan? Peratus. Kalau semua mestilah 100%. 100. Daripada 100% ni nilai yang asal, nilai maksudnya semua haiwan. Semua haiwan mestilah 100%. Kita nak cari hanya kambing. Jadi kita kena tolak-tolak yang tak nak. So bakinya tinggal kambing. Okey, tolak dengan berapa? Tengok soalan. 20% ialah ayam. Jadi tolak 20% ayam. Ayam 20%. Tolak lagi apa lagi maklumat yang soalan bagi? 15 Manakala peratusan itik 15. adalah 15% lebih daripada peratusan ayam. Jadi cikgu nak tolak sini 15% ke? Ayam ni, peratus ayam ni. Sorry. Betul, peratus Itik. itik. Peratus itik. Adakah peratus itik 15%? Bukan. Ya. Dia mesti lebih. Dia lebih 15%. Maksudnya berapa kita dapat itik ni? Ini pakai 35%. tolak saja. 35%. Yes, tolak dengan 35%. Inilah ayat matematik awak. Bila selesai kan dapat berapa ni? 45%. 45%. 45%. Alright. Okay, dah siap. Tarik nafas, kita nak pergi pula soalan B. Berapakah lebihnya bilangan kambing daripada bilangan itik yang dipelihara oleh Encik Siva? Soalan B ni, adakah melibatkan nilai peratus? Tak. Tak, dia tak tanya peratus pun. Dia tanya bilangan. Maknanya dia tanya berapa ekor. Maksudnya berapakah lebihnya bilangan kambing daripada bilangan itik? Dia tanya, pertama dia tanya kambing, kedua dia tanya itik. So, dua nilai ni awak kena cari. Kambing dengan itik. Pertama cari kambing. Macam mana nak cari kambing? Tajuk kita adalah kambing. Tak payah tajuk panjang-panjang. Tak payah bilangan kambing. Tak payah. Kambing je. Okey? Kambing. Tak cantik lah pakai ni. So, sambil tu kamu fikir macam mana nak buat bilangan kambing. Kambing. Okey kelas, kambing. Macam mana kita nak kira kambing? %45 darab 1,800. 40. 5%. 5% darab 1,800. Terus tukar kepada pecahan. 45% darab dengan 1,800. 1,800. Okey, mana datangnya 45%? Persoalannya, mana datang 45%? Kita tengok balik. 20% ni siapa? Siapa? Ayam. 35% ni itik. Baki dia mestilah kambing. Sebab ada ayam, itik, kambing je. Arnab belum muncul lagi. Kambing dengan itik. Sekarang kita cek kambing kan? 20% dah ada, 35% dah ada. Jadi awak jumlahkan jadi berapa? 55%. Jadi 100% kalau tolak 55%, itulah tinggal 45%. 45% ni ialah milik kambing. Bila awak selesaikan ni, awak akan dapatlah nilai bilangan kambing. Berapa? Kambing? 810. 800? 10. Alright.
dah settle kambing. Sekarang tajuk seterusnya ialah itik pula. Itik. Macam mana nak kira itik? Alright, itik. Sekarang itik, kita tengok itik berapa peratus lah? Itik mana itik? 20% ni tadi siapa? 20% ayam, 35% itik. Jadi peratusnya mestilah dekat sini. 35/100 darab dengan jumlah yang sama. Sebab semua jumlah RM pula. Sebab semua jumlah binatang ialah 1,800. So selesaikan itik dapat berapa kelas? 180. Betul, dapat 100. Betul ke dapat 180 ni? No. Cikgu tanya itik dulu. Berapa? 630. 630. Yang lain dapat tak? Dapat. Okey. Bila kita dah dapat ni, baru kita tengok balik soalan tanya. Apa ni? Dia nak bilangan kambing dengan itik ke? Sebab kita dah kira kambing 810, itik 630. Apa yang dia nak ni? Dia suruh jumlahkan ke kambing dengan itik? Berapakah lebihnya bilangan kambing berbanding itik? Betul ke kambing lebih? Betul lah, kambing 800 lebih, itik baru 630. Berapa yang dia lebih ni berbanding itik? So, kita kena buat operasi apa? Tolak. Yes. Jadi awak letakkan tajuk lebihnya. Lebihnya tu maknanya kita merujuk kepada apa yang soalan tanya lah. Soalan tanya lebih, berapa lebihnya kambing So kita nak buat operasi tolak. Apa tolak apa? Berapa tolak berapa? 800 Pada 10 tolak 630. tolak dengan 630. Sini. So ini 810 tolak 630. Dapat baki berapa? 220. 220. So 810 tolak dengan 630, kita dapat 180. 180. Okey, faham tak setakat ni kelas? Faham, cikgu. Berapakah lebihnya bilangan kambing daripada bilangan itik yang dipelihara oleh Encik Siva? Jadi kita dah kira. Jadi lebih dia adalah kambing ni ada lebih sebanyak 180 berbanding itik. Okey kelas. Kalau kita nak, sepatutnya kita nak terangkan lagi dua muka surat kan? Muka surat 35 dengan muka surat 36. Tapi saya rasa muka surat 35 ni awak dah faham sebab kita dah terangkan konsep peratus. Kita dah buat dah sebelum cuti hari tu pun soalan buku teks pun kita buat banyak soalan peratus. Jadi semua orang tengok muka surat 35. 35 ni nanti kamu kena buat. Kalau tak faham terus PM cikgu, boleh tanya. Awak boleh semak jawapan belakang bila awak dah mengira. Kalau salah, tak tahu, dah terai banyak kali, tak dapat juga sama jawapannya, PM cikgu boleh tanya. Jangan susahkan ibu bapa awak. Tak semua ibu bapa faham macam mana nak ajar matematik. Kemudian muka surat 36, tengok muka surat 36. Pun juga awak cuba selesaikan. Tak faham boleh tanya cikgu, WhatsApp cikgu PM cikgu personal. Okey, cikgu rasa itu saja setakat hari ini kelas PDPR kita. Semoga kejap cikgu stop dulu.
Cikgu mikrofon. Okey. Semoga PDPR kita hari ni dapat beri manfaat lah pada semua. Okey kelas. Itu saja setakat hari ni. Sambung buat kerja. Muka surat apa yang cikgu suruh buat tu. Oh lupalah cikgu nak cakap. Untuk muka surat ni. Untuk muka surat soalan objektif. Iaitu muka surat 33 dan juga muka surat 34. Awak buat pada buku matematik 1. Boleh? Boleh. Macam biasalah. Cara kita adalah terus buat soalan, letakkan angka nombor 1, terus buat jalan kerja. Jalan kerja kita pun macam biasa mesti mulakan dengan Sama dengan. sama dengan, lepas tu ayat matematik. Mulakan dengan ayat matematik, tunjukkan jalan kerja dan juga jawapan akhir. Tak perlu salin soalan. Boleh? Boleh. Okey, itu saja kelas. PDPR untuk hari ni. See you minggu depan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Cikgu. Bye. Jangan left. Jangan left. Senang. Yang tak berkenaan boleh left. Yang tak berkenaan boleh left. Yang tak berkenaan jangan left.